Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan forum pada petang ini, saya menjemput saudara Ali Iman bagi memimpin bacaan doa bagi memberkati forum kita pada petang ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan syukuran kepada-Mu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Mengampuni. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun hari ini untuk menjadikan majlis forum perdana hubungan Islam bersama ummah. Maka Engkau permudah dalam majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu mengembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang Kau reda, ya Allah. Dalam ilmu kepada kami, sinarilah hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang mendengar lagi kami bertamu. Ya Zal Jalali wal Ikram, hadiahkanlah kepada kami kesihatan badan, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Kami memohon kepada Engkau, ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi segala cabaran, ringanlah beban kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang disenangi ahli panel serta sidang hari ini yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah kerana dengan limpah kurnianya kita dapat dipertemukan pada petang ini dalam penyampaian forum remaja bersama-sama. Saya Syahidah Mubarak Syafiq Alwan selaku moderator bersama-sama ahli panel akan mempromosikan forum pada petang ini. Hadirin yang berhormat, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi sigap bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mahu bicara forum kita pada hari ini yang berkisar tentang permasalahan akhlak semasa, iaitu hubungan sungsang pemusnah ummah LGBT. Homoseksual telah dikelompokkan sebagai LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Lesbian adalah sebuah orientasi seksual ketika perempuan menyukai sesama perempuan, manakala gay adalah untuk lelaki sesama lelaki. Bisexual adalah sebutan untuk seseorang yang tertarik pada lelaki maupun wanita, dan transgender adalah individu yang mempunyai keterampilan berbeza daripada jana asalnya. Baiklah, sedang hari ini akan saya perkenalkan 4 orang ahli panel yang akan bersama saya sepanjang forum ini bagi mengupas lebih mendalam tentang topik perbincangan pada petang ini. Saya memperkenalkan Muhammad Faris bin Abdul Rahman selaku panel pertama. Apa khabar saudari Faris? Terima kasih saudari moderator, saudari Syahina. Alhamdulillah, khabar baik. Saudari bagaimana? Alhamdulillah, khabar baik. Seterusnya, saya perkenalkan panel kedua saudari Aina Sofia dan Ahmad Hashim. Apa khabar saudari Aina? Alhamdulillah, terima kasih sebagai pengajar sebagai moderator. Alhamdulillah. Seterusnya, panel ketiga kita pada petang ini saudari Nur Alisha Nadia dan Muhammad Al-Tino. Apa khabar saudari Nadia? Akhir sekali, saudara Muhammad Ibu Nirami selaku panel keempat. Apa khabar saudara Ibu? Alhamdulillah, terima kasih saudara. Alhamdulillah, semuanya sihat-sihat kan? Saya salam perkenalan daripada semua ahli panel. Kembali kita kepada topik forum kita, iaitu hubungan sungsang pemusnah ummah LGBT. Sidang hadirin dan ahli panel yang berhormat, izinkan saya untuk membuka kira slot pertama diskusi forum kita dengan soalan yang saya akan ajukan kepada ahli panel pertama. Saudara Faris,
saudara memberi penjelasan tentang punca-punca berlakunya gejala seksual LGBT yang menjadi bualan hangat dalam masyarakat. Terima kasih saudari Syakina. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudari Syakina tentang punca-punca berlakunya gejala seksual ini. Apakah sebenarnya punca permasalahan akhlak semasa ini sehingga ramai yang berani terjerumus dalam gejala LGBT ini? Faktor keluarga merupakan salah satu punca-punca utama berlakunya gejala LGBT. Keluarga adalah tempat utama kanak-kanak belajar, menguruskan emosi mereka, berinteraksi dengan orang lain dan berkomunikasi dengan sesama sendiri. Mereka juga belajar tentang akibat sama ada positif ataupun negatif. Ibu bapa haruslah bertanggungjawab membimbing anak-anak seperti menyediakan pelajaran dunia dan akhirat sebagai persiapan pada masa akan datang. Misalnya, keluarga yang bermasalah berpotensi mengakibatkan mental anak-anak terganggu dan menyebabkan mereka lebih memilih untuk bersama rakan-rakan berbanding di rumah. Perkara ini secara tidak langsung anak-anak akan melakukan perkara yang tidak bermoral di luar pengawasan keluarga. Kesibukan ibu bapa juga boleh menyebabkan anak-anak melakukan salah satu bagi mendapatkan hiburan lain. Konklusinya, ibu bapa mestilah mengambil bahagian dalam kehidupan anak-anak dalam menjauhi gejala LGBT ini. Selain itu, kurang penghayatan terhadap ajaran agama Islam mampu mendorong berlakunya LGBT kerana masyarakat tidak berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Seperti yang kita sedia maklum, hubungan sosial telah wujud pada zaman Nabi Lut. Seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat ke-55. Mengapakah kamu mendatangi laki-laki untuk syahwatmu, bukan perempuan? Sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui. Imam Asy-Syaukani memaparkan ayat ini merupakan teguran yang disampaikan secara berulang kepada kaum Nabi Lut ke atas perbuatan mereka yang melampaui batas. Pada akhir ayat Al-An'am ayat ke-55 disebut taja'alu berarti kebodohan kepada orang-orang Sodom kerana ingkar kerana perintah Allah. Akibatnya kaum Nabi Lut telah dilaknat dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhubungan yang melibatkan kaum sejenis ini dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana melanggar hukum asasi manusia. Tuntasnya sebagai umat Islam, kita wajiblah memperkuatkan ilmu fardu ain dalam diri kita agar tidak menjadi seperti kaum Nabi. Akhir sekali, masalah psikologi individu juga antara punca berlakunya gejala sosial. Kesihatan psikologi individu merupakan kesan ke atas kemajuan psikososial, emosi dan tingkah laku mereka. Perkembangan psikologi individu perlu dijaga sejak kecil lagi bagi memastikan kesihatan psikologi individu sentiasa dalam keadaan yang baik. Gangguan psikologi individu terjadi disebabkan beberapa faktor. Antaranya ialah trauma, gangguan seksual, masalah keluarga, stres dan sebagainya. Penderaan seksual kanak-kanak akan membuatkan mangsa mengalami trauma ketika zaman muda kerana pernah menjadi mangsa gangguan seksual dan hingga menyebabkan mereka kecanduan hubungan sonsang. Hal ini mungkin nampak remeh di mata kita, tapi gangguan psikologi individu mampu mengubah cara hidup individu ke arah yang tidak sihat, iaitu LGBT. Jelaslah di sini gejala seksual LGBT pada masa kini sangat berleluasa mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Ia bukan sahaja melibatkan golongan dewasa, malah juga golongan remaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara ahli panel pertama. Benar kata saudara Karl tadi, kita harus berusaha untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan punca-punca gejala seksual ini tanpa kenal terpujian untuk mengelakkan diri dimurkai oleh Allah SWT. Sidang hadirin sekalian, seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Anna, tentang apakah kesan-kesan gejala seksual terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara.
Terima kasih saudara moderator yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin hadirat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Persoalan daripada moderator akan saya jawab satu persatu dengan terperinci. Persoalannya, apakah kesan-kesan kejadian seksual LGBT terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara? Pertama sekali, bagi kesan terhadap individu, seseorang insan yang dilahirkan di dunia fana ini ibaratkan seperti sehelai kain yang suci, putih, bersih, tanpa sedikit embun. Terpulanglah kepada individu tersebut untuk mencorakkan kain tersebut sama ada seindah masa hadapannya ataupun segenap masa lampau. Bagi seseorang yang bergerak muslim, akhlak yang baik seharusnya dihiasi dengan perkara-perkara keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebaliknya, kebanyakan remaja muslim kita pada hari ini tidak mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya. Sidang hadirin-hadirat yang saya hormati, selanjutnya kesan terhadap keluarga. Keluarga memainkan peranan yang sangat penting. Peruntukan sesebuah institusi kekeluargaan akan menyebabkan hilangnya kebahagiaan tersebut. Akhlak seseorang individu remaja yang mulia datangnya daripada sesebuah institusi kekeluargaan yang bahagia. Oleh sebab itu, peruntukan dalam institusi kekeluargaan akan memberikan kesan negatif dalam diri seseorang. Akibat daripada kehancuran kekeluargaan akan menjadikan masa depan anak-anak akan terbiak. Kesannya berlakunya masalah-masalah sosial yang lain seperti budaya melepak, ketagihan dadah dan lain-lain. Dan diteruskan lagi dengan kesan terhadap masyarakat. Dan menafikan bahawa akhlak remaja pada hari ini sangat membimbangkan masyarakat. Sekiranya hal ini tidak dibendung, maka tidak heranlah suatu hari nanti akan muncul peruntuhan akhlak remaja. Namun begitu, mendapat kesan yang paling ketara dan dilihat sekiranya akhlak remaja kita pada hari ini tidak dibendung dengan segera. Masyarakat di negara ini akan hidup berpecah belah dan tidak bersatu padu. Di sini, masyarakat tidak akan mempunyai nilai peribadi yang baik, maka bilangan pengidap penyakit AIDS juga akan bertambah dalam kalangan masyarakat. Tambahan pula akan wujudnya jurang antara individu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Akhir sekali, ditutup dengan kesan terhadap negara. Implikasi utama terhadap negara jika gejala seksual LGBT ini tidak ditangani segera ialah menyebabkan imej negara kita tercemar, kerana hal ini akan menyebabkan statistik orang LGBT dalam negara kita meningkat dan meningkat. Selain itu, negara akan kehilangan pelapis generasi muda yang berwibawa dan berakhlak mulia. Hal ini akan menjadikan pembangunan negara kita terbangkit dan kebutuhan akhlak yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Serta kesan paling utama ialah sekiranya remaja pada hari ini, terutamanya remaja Islam hancur, maka pandangan bangsa lain terhadap agama Islam kita pada hari ini akan berubah. Demikianlah antara kesan yang bakal diterima oleh pelbagai pihak jika kejahatan seksual LGBT kian berleluasa dalam kalangan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan panjang lebar sebentar tadi, saudari Ana. Saya bersetuju dengan pendapat saudari Pen dan tidak dinafikan dapat banyak sangat kesan gejala terhadap aspek gejala seksual LGBT. Dengan itu, berakhirlah slot pertama kita pada petang ini. Mari kita lihat sini. Alhamdulillah, dengan izninnya kita dapat sambung slot kedua dengan soalan yang seterusnya kepada ahli panel ketiga. Saudari Nadia, apakah cara-cara untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti kehancuran akhlak ini? Baiklah, terima kasih saudari moderator, rakan ahli panel dan hadirin yang dikasihi sekalian. Isu tentang LGBT ini dapat dielakkan dengan peranan beberapa pihak tertentu, iaitu peranan diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Antara peranan diri sendiri yang perlu diambil bagi mengelakkan diri daripada terjebak dengan LGBT, iaitu dengan cara memilih rakan yang berakhlak baik atau dalam arti kata lain bijak dalam memilih rakan. Di samping itu, kita juga harus menjauhkan diri daripada rakan yang memiliki sifat negatif yang boleh membawa keburukan ke dalam diri kita. Seterusnya,
sebagai umat Islam, kita seharusnya menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram bagi mengelakkan pergaulan bebas berlaku. Seterusnya, keluarga perlu berperanan untuk mendidik anak-anak tentang ajaran agama sejak kecil. Kerana dengan didikan agama yang kuat, ini dapat menjadi penghalang daripada berlakunya maksiat. Hal ini kerana tanpa didikan agama yang mencukupi, manusia akan hidup tanpa hal tuju. Mengapa saya berkata sedemikian? Hal ini kerana kemasukan budaya asing tanpa batasan yang menyebabkan remaja pada hari ini mudah terlibat dengan unsur negatif. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh tentang isu semasa tentang LGBT ini. Seperti apa yang kita dapat lihat ini, isu LGBT ini sering dikatakan hangat di media sosial dan terdapat segelintir masyarakat yang menyokong dan menegakkan keadilan kaum LGBT ini. Sesiapa yang tidak menyokong atau membantah pendapat mereka akan diberi kecaman, malahan akan dianggap juga sebagai manusia yang tak dalam zaman. Jadi, sebagai ibu bapa, mereka perlulah mengambil peran penting untuk memantau anak-anak dalam penggunaan media sosial agar mereka ini tidak menjadi golongan yang menyokong golongan LGBT. Rakan ahli panel dan hadirin dihormati sekalian, akhir sekali, masyarakat juga perlu mengambil peranan penting dengan mengadakan program buka masyarakatan yang mengunsurkan keagamaan, kerohanian dan motivasi yang mampu memberi manfaat pada diri sendiri dan juga masyarakat lain, khususnya remaja. Sebagai contoh, forum yang kita adakan pada petang ini. Selain itu, masyarakat juga perlu cakna dengan isu akhlak semasa seperti gejala seksual agar gejala ini dapat dibina. Jelaslah di sini, gejala LGBT ini dapat ditangani oleh pelbagai pihak. Bukan sahaja peranan diri sendiri, malah keluarga dan masyarakat juga perlu memainkan peranan penting bagi memastikan gejala LGBT ini dapat ditangani daripada mereka dewasa. Terima kasih saudari panel ketiga atas pencerahan yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita semua dapat beramal dengan apa yang saudari Nadia telah menjelaskan sebentar tadi. Soalan yang terakhir ditujukan kepada saudara Irfan selaku ahli panel yang terakhir. Mengapakah masih ada setengah individu yang bertanya mengapa Islam melarang perbuatan tertentu? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan oleh saudara Irfan kepada saya. Soalan yang sangat menarik diberikan kepada saya. Baiklah saudara Irfan, bagi menjawab soalan tersebut, saya akan menyatakan jawapan yang berbeza, iaitu golongan ini dilaknat Tuhan. Ia tidak menyatakan memang kedengaran agak kasar, tetapi inilah kitab ini. Sememangnya Allah memang melaknat golongan-golongan ini, tetapi sebagai pendakwah haruslah menunjukkan elemen yang sedap didengar agar tidak menyinggung perasaan mana pihak. Nasihat yang penuh bersama perlu diberikan dan mungkin akan membuka mata mereka suatu hari nanti. Kita seharusnya berdoa kepada Allah supaya golongan ini dikurniakan hidayah untuk kembali ke jalan yang benar. Sesungguhnya Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan itu berpasang-pasangan. Hal ini juga telah dinyatakan dalam Al-Quran. Ayat ini berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbahasa-bahasa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Surah Al-Imran ayat 13. Oleh itu, telah terbukti lagi jelas Allah SWT melarang sekeras-kerasnya golongan ini, malah pelaku tersebut akan dilaknat di akhirat kelak. Kepada mereka yang masih mempersoalkan mengapa Islam melarang perkara ini, hendaklah segera bertaubat, kerana
ia seolah mempersoalkan mengapa Allah SWT melarang perkara ini. Hal ini bukan sahaja dilarang oleh agama Islam, malah hal ini juga telah dilarang oleh seluruh agama, kerana ia bukan tidak hanya membawa keburukan, malah ia dapat merosakkan tubuh badan kita. Yang lagi yang paling utama ialah jenis yang berikut. Sehubungnya itu telah jelas terbukti lagi mengapa perkara ini dilarang di dalam Islam. Kita sebagai insan yang bertakwa hendaklah menjauhi perkara yang dilarang ini dan memperbanyakkan lagi saham kita untuk menikmati Jannatul Firdaus yang kekal abadi. Sekian sahaja daripada saya mengaku Islam melarang LGBT ini. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih saudara Ridwan atas penjelasan yang diberikan. Seperti yang dinyatakan oleh saudara Ridwan sebentar tadi, kita sebagai umat akhir zaman sudah tentu kita akan melalui satu fasa ujian yang sangat dahsyat. Oleh itu, kita mestilah meninggalkan larangan Allah seperti kegiatan LGBT ini. Hal ini kerana ini sangatlah bertentangan dengan agama Islam. Oleh itu, kita perlu berbanyakkan berdoa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilindungi daripada azab seksual. Baiklah, sidang hari ini tiba masanya untuk sesi soal jawab di antara sidang hadirin dan juga para panel. Sidang hadirin boleh saja kemukakan apa-apa soalan dan akan dijawab oleh mana-mana panel yang sudah bersedia. Silakan. Silakan. Apakah berkawan orang yang menangani LGBT? Ya? Okay, baiklah. Jika saya ingin menjelaskan tentang soalan tersebut, bolehkah seorang individu itu berkawan dengan individu lain yang mengamalkan LGBT? Okay, baiklah. Islam adalah agama yang mengangkat kuah yang mengajak umatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain. Dalam kes ini, jadi masalah untuk seorang itu berkawan dengan rakannya yang mengamalkan LGBT dengan cara menyesuaikannya cara baginya memiliki keperluan semasa dan berdalam khabar. Dan sebenarnya Islam menggalak umatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain dan juga memberikan kesalahan untuk keperluan masing-masing. Ini kerana umat Islam diajar untuk membenci kepada dosa dan maksiat tetapi bukan pelakunya. Masih ada ruang dan ruang pada pelaku dosa dan maksiat ini untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi lebih baik daripada kita. Allahuakbar. Terima kasih. Semoga penerangan saudara-saudara sebentar tadi adalah jelas. Seterusnya, sebarang soalan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat situasi sekarang ini di semua negara LGBT ini dan LGBT tersebut digelarkan dengan menyebarluaskan gerakan isu pada pandangan anda. Bagaimana kita nak mengelakkan generasi untuk terjebak daripada LGBT? Izinkan saya menjawab soalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mengajarkan nilai-nilai agama yang kuat dan memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam adalah kunci untuk mengelakkan generasi muda dari terjebak dalam LGBT. Selain itu, membina hubungan yang kuat antara generasi muda dengan keluarga dan juga komunitas yang mendukung nilai-nilai agama juga penting dalam mendidik mereka. Mendidik mereka tentang pentingnya menjaga identitas dan keyakinan agama serta memberikan pemahaman serta yang seimbang tentang isu-isu LGBT dalam konteks agama dapat membantu mereka mengambil keputusan yang tepat. Itu sahaja. Baik, terima kasih saudara Ridwan. Semoga jelas apa yang pada yang tadi. Ada soalan lagi? Assalamualaikum. Saya tidak soalan kepada para panel. Adakah gejala seksual LGBT semakin dinormalisasi di negara kita? Izinkan saya menjawab soalan tersebut. Tidak dinafikan bahawa kelompok homoseksual LGBT ini semakin mendapat sokongan masyarakat dan lebih lagi di negara barat. Namun begitu, kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf sama sekali golongan ini serta bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Kajian oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mendapati bahawa golongan LGBT di
Malaysia amat membimbangkan. Sekiranya mereka semakin mendapat tempat dalam organisasi dan diterima oleh masyarakat, ia juga membawa kepada normalisasi budaya tidak bermoral dalam masyarakat. Dalam konteks larangan agama, bukan Islam sahaja yang menegah perbuatan sedemikian, malah agama lain juga. Akhir kata, dalam kita menormalisasikan budaya seksual tersebut. Terima kasih. Terima kasih saudara Aina. Semoga jelas apa yang saudara telah jelaskan. Mungkin kita boleh buka ruang bagi soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, ada? So kita lihat saya nak dengan tadi semakin luas aktiviti ini diluaskan oleh kumpulan tertentu untuk membesarkan dikatakan GDP ini. So dikatakan kita lihat mungkin tidak beza lain tidak tribal army sendiri pengaruhnya juga banyak dalam bagaimana dia memasak dan ada berbagai pelosok dan berbagai kaum suka dengan menjadi seperti dia. So soalan yang kami adalah adakah pengaruh media sosial ni mampu menjadikan seseorang itu menjadi pemasar? Jika saya untuk menjawab soalan ini, berdasarkan soalan puan, benar pengaruh media sosial mampu menjadi seorang yang bersifat songsam kerana pengguna media sosial selalu taksub dengan trend yang semasa sehingga tidak menghiraukan halal dan haramnya. Seperti yang kita tahu, LGBT sangat popular pada negara-negara barat. Jadi orang-orang di negara kita ini tertaksub dengan trend yang dilakukan oleh orang barat, padahal perkara itu sudah jelas nyata haram dan agama Islam. Selain itu, kurang sekatan penguasaan terhadap pornografi atau dikenal dalam bahasa Melayunya pelaturan atas talian juga menyumbang pada perkembangan golongan yang dilaknat oleh Allah ini. Terima kasih saudara Faris. Baiklah, demikian sebentar tadi rumusan bual bicara daripada keempat-empat ahli panel kita dan juga soalan-soalan yang diajukan oleh para pemerintah. Isu LGBT ini harus dilihat dari sudut yang lebih besar mengikutkan kenegaraan. Maka kita perlu memantau berjaya ini dan dalam masa yang sama, satu proses penerangan perlu diperlihatkan untuk menyedarkan masyarakat terutamanya golongan muda mengenai kemudaratan gejala ini. Kita memohon agar semua pihak untuk turut serta menggalakkan usaha dalam pembukaan nilai ini bagi mempertingkatkan kesedaran terhadap gejala seksual ini dalam kalangan rakyat masyarakat Malaysia. Akhir kata, saya ingin memohon maaf anda terdapat kesilapan dalam tutur kata kami sepanjang forum ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Qul hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.